mengapa saya nak ulas Perdana Menteri, mengapa sidang Parlimen itu penting. Perdana Menteri menyebut, kita mesti segerakan. Jangan tunggu nak bahas atau debat. Saya setuju. Persidangan Parlimen itu bukan untuk melengahkan. Semua keputusan, malah pakej rancangan pertama sebelum Parlimen bersidang, kita memberi sokongan. Kita tak kata ini tertakluk pada perbahasan. Cuma kita kata harus disusuli dengan perbahasan. Kita belanja setakat ini 5% daripada keluaran KNK. Ya. Singapura 20%. Australia 10%. Singapura adakan perbahasan Parlimen. Tidak menjejaskan program. Australia, Canada, House of Commons, UK adakan perbahasan. Tidak melengahkan. Kita pun begitu. Apa sebabnya? Sebab ada beberapa angka, data, program harus dibahaskan. Parlimen ini harus dimanfaatkan untuk mendengar hujah seperti yang kita dengar daripada berbagai pihak untuk betulkan. Saya bagi satu angka saja untuk petang ini. Kekuatan ekonomi kita itu 1.6 triliun ringgit satu tahun. Ya. Kalau dikira 2 bulan, 133 bilion. Yang kita masukkan dalam seluruh pakej rancangan ini, kita boleh cerakin dan pertikai beberapa aspek yang dipersoalkan. Yang diluluskan itu tidak sampai 300 bilion. Maknanya, kalau kita ambil angka ini pun, bermakna suntikan itu harus ditambah. Pakej itu tidak mencukupi. Paling maksima boleh mampu bertahan ekonomi 3 bulan. Maka kita usulkan supaya suntikan dana untuk merangsang semula ekonomi dan juga social safety nets itu ditambah. Jadi bukan kita menentang. Selama ini pun beberapa kenyataan awal kami dan saya sendiri menyokong inisiatif yang dibuat, yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Tetapi kita kata, berilah ruang untuk kita bahas. Oh, jawab, tidak perlu kerana ini akan mempersulitkan pelaksanaan. Pelaksanaan teruskan. Tetapi perbahasan itu perlu kerana dalam angka yang pertama saja sebut. Unjuran kemelesetan paling akhir, Bloomberg dan Boston Consulting Group, semua menunjukkan bahawa keadaan tidak positif. Unjuran awal Menteri Keuangan meleset. Beliau lah satu-satu Menteri Keuangan dunia yang rasa V-shaped growth itu akan berlaku. Tak apalah. Kerana mungkin pengalaman, mungkin nak berikan gambaran yang positif, tak apa. Tetapi sekarang beliau mengaku keadaan lebih rumit. Sebab itu perbahasan itu penting di Parlimen. Perdana Menteri bagi jaminan dan saya sambut baik bahawa pada sesi ini juga akan dibentangkan supaya boleh dibahaskan. Jadi kita sekarang dah bahas titah diraja yang agak terlambat berbulan-bulan. Belum lagi kesempatan bahas pakej rancangan baru yang mahu diberikan dengan suntikan tambahan. Unjuran ekonomi negara kita tenang. Saya tidak mau berikan satu gambaran negatif. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, kita harus realistik. Ya. Kerana ini masalah bersama. Ini bukan masalah parti, bukan masalah kerajaan atau pembangkang. Unjuran pengangguran yang disebut oleh Perdana Menteri semalam itu 200,000 tersasar. Unjuran sebenar dianggap lebih tinggi. Dan kalau ini sahaja yang kita bicara soal pengangguran ataupun orang yang hilang pekerjaan, tak termasuk apa yang disebut angka ini daripada Jabatan Statistik dan juga Perkeso, tidak termasuk yang diberi cuti tanpa gaji. Tuan Speaker, yang diberi cuti tanpa gaji itu effectively tak ada kerja. Cuti tanpa gaji. Kalau sebulan okey, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu menjadi masalah keluarga. Dan saya percaya ahli-ahli Parlimen dari semua parti tahu bila kita turun ke bawah, masalah itu derita rakyat, kesempitan hidup.
itu real. Sebab itu parlimen itu harus dimanfaatkan untuk membahaskan ini secara yang teliti, kerana seperti mana saya sebut, peruntukan 5% itu tidak cukup. Ya, mesti ada suntikan lebih. Cuma Menteri Kewangan harus jelaskan dari mana. Menteri Kewangan jawab, dari ekosistem keuangan negara. Ini bukan jawapan, Yang Mohd Menteri. Ya, jawapannya itu harus spesifik. Menteri Kewangan, karena rakyat harus tahu, ahli parlimen harus tahu dari mana, dari ekosistem. Ya, itu tak payah menteri jawab. Saya boleh minta ketua kampung DPD boleh jawab. Cuma dia jawab istilah lain lah. Dia kata dari sumber negari atau sumber tempatan. Dia tak kerti istilah ekosistem itu. Ya. Jadi ini yang memerlukan pembentangan yang lebih teliti oleh Menteri Kewangan. Kemudian perbahasan yang lebih menyeluruh. Kerana sumber itu pada pendapat saya, kalaupun luar daripada ekosistem tak ada masalah. Defisit ditambah tidak ada masalah. Kita dalam keadaan biasa, Tuan Dan Ketua, sangat keras menentang menurunnya defisit. Tetapi dalam keadaan kegawatan ekonomi dan COVID-19 yang melanda, defisit itu bukan boleh diambil perkiraan. Kehidupan rakyat, kemiskinan, makanan mereka, keperluan kesihatan mereka, pendidikan mereka itu harus utama daripada defisit. Kemudian kita nak tahu cerakit, dia bantu siapa? Siapa yang dapat bantuan ini? Siapa yang dapat paling banyak pengaruh? Kita ada pengalaman negara kita ini. Selalunya bila dibantu korporat besar-besar dulu. Jadi peringkat awal umum pengumuman Perdana Menteri, saya sambut. Sebab diberikan perhatian kepada golongan berpendapatan rendah atau yang menganggur. Tetapi bila datang ke peringkat kemudian ini, nampaknya perbincangan-perbincangan itu telah menjurus kepada kelompok yang maha kaya. Saya tidak bersetuju. Kalau pendekatan begini, dalam keadaan 1 juta orang menganggur dan mungkin bertambah pada tahun hadapan, orang yang hilang pekerjaan seperti kita sebutkan, bahkan yang miskin. Saya percaya di Raup, di Temeloh, di mana-mana tempat yang kita lalui. Bukan saja di desa, tapi juga miskin bandar.